Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi pelajaran kita dengan soalan modul di muka surat 94. Okey. Masih lagi tajuk poligon asas, tapi kali ni kita pergi kepada sudut dalam segitiga dan juga sudut keluaran dia. Okey, kita tengok penyelesaian masalah. Okey, soalan pertama dia suruh cari nilai X. Diberi PQR ialah segitiga sama kaki. Dia dah terang dekat ayat tu, segitiga sama kaki. Macam mana nak kenal segitiga sama kaki? Yang ni. Tanda kiri kanan macam ni, ada tanda palang ni, maksudnya segitiga tu sama kaki. Apa maksud sama kaki? Ini sudut di kaki dia nilainya adalah sama. Maksudnya kalau yang kuning belah Q ni 40, belah R pun 40. Okey, sekarang kita nak cari berapa nilai X. Macam mana kita nak tahu berapa nilai X? Yang pertama, asas dia kita dah tahu. Jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180. Okey, sekarang kita pun dah tahu juga bahawa sudut di kaki adalah sama. Maksudnya nak tahu jumlah sudut dalam segitiga ni, X campur kaki dekat Q campur kaki dekat R ni nilai dia sama dengan 180. Okey. Sekarang kalau kita nak cari dia, tengok sini. Okey. Tapi yang ni kita tak boleh terus cari kaki macam tu, sebabnya satu pun tak ada nilai. Dekat segitiga ni satu pun tak ada nilai. Tetapi dia bagi, tengok sini, Cik Padang dulu nak tunjuk balik. Okey. Tetapi dia bagi nilai ni 65. Maksudnya mesti ada sebab dia bagi. Dan dia juga bagi tanda ni. Tanda ni. Apa maksud tanda anak panah ni? Ini adalah maksudnya garis selari. Bila diberi tanda garis selari, maksudnya mesti ada salah satu, sama ada sudut selang-seli, sudut sempadan ataupun sudut pedalaman yang melibatkan garis selari. Jadi kat sini, bila kita cek, kita akan jumpa sudut selang-seli. Tengok situ. Ini adalah sudut selang-seli. Maksudnya, bila ke atas tu 65, sudut dekat R tu juga nilainya adalah 65. Bila dekat R 65, kita dah kata tadi, dia kedua-dua kaki R dan Q nilainya sama. Jadi kalau dekat R 65, dekat Q pun 65. Bila dah tahu dua-dua kaki 65, boleh cari tak X? Tentulah boleh, sebab jumlah X campur 65 campur 65 tu 180. Okey. Sebabnya ni segitiga ni jumlah sudut dan segitiga adalah 180. Okey, jadi cara nak cari X sama dengan 180 tolak 65 tolak 65. X sama dengan 180 tolak 130. 65 campur 65, 130. X sama dengan 50. Dapat nilai X. Sangat mudah. Okey. Dah siap soalan 1. Kita pergi pada soalan 2. Tengok soalan 2. Dalam rajah di sebelah, PQS ialah segitiga bersudut tegak. Apa maksud sudut tegak? Maksud sudut tegak adalah ini. Di mana nilai sudut tegak adalah 90. Yang ni awak kena ingat. Nilai sudut tegak memang tak berubah, iaitu 90. Okey. QRS ialah segitiga sama kaki. QRS, segitiga sama kaki. Maksudnya, nilai X di sini, warna peach ni, dengan nilai X dekat Q ni, dan juga dekat R ni, nilai dia adalah sama. Okey. Lepas tu dia kata lagi, RST ialah garis lurus. RST. Okey. Dia kata RST
T adalah garis lurus. Awak kena ingat bila baca soalan, setiap apa yang dia bagi ni, 3 ayat dia bagi. Segitiga bersudut tegak, segitiga sama kaki dan RST ialah garis lurus. Itu adalah cara untuk cari jawapan. Dia takkan bagi ayat tu saja-saja je. Jadi kena baca. Okey, sekarang tengok. Yang pertama, nak cari nilai X. Macam mana nak cari nilai X? Sebelum cari nilai X, kita kena tahu nilai kat sini dulu. Ni. Sebelah 84 ni, yang merah ni. Macam mana nak tahu yang merah ni? Okey, yang merah ni nama sudut dia adalah PSQ. Okey. PSQ. Okey. Ni dia kata PQS. Okey, tapi kenapa saya tak sebut PQS? Sebab bila kita nak baca sudut, huruf yang tempat ada sudut tu mesti duduk di tengah. Jadi sudut PSQ sama dengan, sebab kita nak cari yang merah ni kan, jadi nama dia PSQ. Kita baca ikut urutan ABC kita, yang kita baca tu. Jadi PSQ, sudut kat tengah, huruf tengah ni. Sebab tu huruf S kena duduk kat tengah. Sebabnya sudut tu dekat huruf S. Jadi huruf S kena duduk kat tengah bila kita tulis nama sudut. Sudut PSQ sama dengan, kita dah tahu ni, segitiga ni nilainya adalah 180 jumlah dia. Jadi cara nak cari PSQ sahaja sama dengan 180 tolak 30 tolak 90. Okey, jadi PSQ sama dengan 180 tolak 120. PSQ sama dengan 60. Jadi kita tahu kat sini sama dengan 60. Okey, tengok sini. Kita dah tahu sini 60. Merah ni 60. Tepi dia ni 84. Okey, tengok cara kita nak cari sudut. Kita dah tahu sekarang sudut peluaran. Cara kita nak cari X. Tengok cikgu keluarkan bentuk dia. Ambil mana macam ni. Okey, tengok cikgu keluarkan bentuk dia. Okey. Okey. Sini X. Okey, sini X. Sini pun X. Ada 2 X Cikgu lukis balik kejap. Macam ni. Okey. Sini X, sini pun X. Okey. Sudut peluaran yang ni. Okey. Yang ni yang awak kena ingat. Ini 2 gabungan Sini 84. Sini kita tak tahu lagi nilai. Yang cikgu letak warna peach ni, awak tak tahu lagi nilai dia berapa. Warna peach ke pink ni, tak tahu lagi nilai. Tapi bila gabung dua ni, sudut peluaran segitiga ni, kita panggil sudut peluaran segitiga dia di atas garis lurus yang sama. Lepas tu dia duduk kat luar segitiga. Ini terpanggil sudut peluaran. Nilai kalau saya andaikan sini A, saya guna terang sikit. Kalau kita andaikan sini A, sini B, sini C, A campur B sama nilai dengan C. A campur B sama dengan C. Nilai dia adalah sama. Jadi sekarang 2X ni sama dengan nilai C. Sekarang C ni kita dah tahu nilai dia sebabnya sini 84, sini 60. Kita dapat dah tadi kan? Ni 60, 84. Jadi cara nak tahu nilai X, 1X. Sekarang kita ada 2X. Kenapa 2X? Sebab dua-dua ni nilai dia sama kan? Sebab dia sama kaki ni. Ni sama kaki.
Okey, jadi kita nak tahu 1x je. Maknanya mula-mula kita cari dulu 2x. Jadi macam ni. 2x sama dengan 60 campur 84. Kenapa? Sebab sudut peluaran segitiga ni, saya tunjuk lagi sekali, sama dengan yang ini campur yang ini. Yang hitam C ni, sini yang saya hitamkan gelap ni, nilainya adalah sama dengan dua sudut bertentangan dalam segitiga ni. Hak A ni campur dengan hak B sama dengan ni. A yang ni, A campur B, A campur B sama dengan C. Nilai dia, cara dia. Jadi, kita dah tahu nilai sini. Ni, kita dah tahu dah sini. Cuma kita nak cari sini dengan sini. Jadi, caranya, kita campur dulu nilai dia. Sebab tu kita ambil 2x sama dengan 64. Jadi, 2x sama dengan bukan 64 sorry. 2x sama dengan 60 campur 84. Jadi, 2x sama dengan 144. Okey, nak tahu satu nilai x kena bahagi 2. X sama dengan 144 bahagi 2. X sama dengan 144 bahagi 2 bersamaan dengan 72. Okey, so kita dah dapat nilai x. X sama dengan 72. Sini. Sini 72. Sini pun 72 sebab nilai dia sama. Kenapa sama? Sebab dia segitiga sama kaki. Okey. Sekarang tengok. Nak cari soalan yang ketiga. Soalan tu kata QRS adalah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Tengok sini. Yang pertama masih juga awak kena check ini. Segitiga sama kaki. Jadi X di sini dengan X ni nilai dia adalah sama. Macam mana nak cari nilai X? So dia ada dua X kiri kanan. Jadi 2x sama dengan 180. Tolak dulu yang ni. Sebabnya kenapa nak kena tolak dulu? Sebab kita dah tahu nilai sudut dalam segitiga ni sama dengan 180. 30 campur X ni sama dengan 180. Jadi kalau nak tahu hak bawah ni je, kena tolak dengan yang atas ni. Kena tolak dengan yang ni. Okey. Jadi tengok sini. Cuk padam balik, takut comot awak tak faham. Tengok ni. Okey, maksudnya X sini sama dengan yang X sini nilai. Jadi campur ketiga tu 180. Nak tahu nilai X, 2X sama dengan 150. Nak tahu 1X mesti bahagi 2. Sebab apa? Sekarang 2x 150. Kita nak tahu 1x je. Bila 1x 150 bahagi 2. X sama dengan 75. Okey. Sekarang baru dapat 1. X sama dengan 75. Kita masih lagi nak cari yang kedua iaitu Y. Kita nak cari yang kedua iaitu Y. Macam mana nak cari Y? Tengok cikgu keluarkan bentuk ni. Tengok cikgu keluarkan dia. Supaya awak nampak. Kita ambil warna terang sikit. Okey. Tengok sini. Okey. Sini 52. Sini Y. Okey. Lepas tu, kat sini kita dah tahu nilai. Iaitu 75. Yang ni kita tak tahu. Warna oranye ni kita tak tahu lagi. Okey. Biasa kalau kita guna kaedah jumlah sudut dalam segitiga, cara nak cari Y kita kena tahu warna oranye. Tapi ada satu cara yang lebih mudah macam kita guna yang soalan nombor 2 tadi. Iaitu yang ni. Boleh juga kita guna kat sini. Iaitu sudut peluaran. Ni warna hijau ni sudut peluaran. Sudut peluaran segitiga sama dengan Y
campur 5, 2. Cara nak cari sudut peluaran segitiga sama dengan dua sudut bertentangan dalam segitiga tu. Okey. Jadi cara nak cari 75 ni sama dengan 52 campur Y. Jadi kalau nak cari Y, 75 tolaklah dengan 52. Sebab dia terbalik je kan operasi tu. Jadi, tengok sini. 75 sama dengan Y tambah 52. Oh, ataupun ni cikgu tulis terbalik. Kita eraser. Okey. Terbalik pula tulis macam ni. Jadi Y tambah 52 sama dengan 75. Tulis macam ni lebih mudah konsepnya. Lebih betul konsepnya. Jadi nak tahu Y saja, daripada operasi tambah tukar kepada tolak. Y sama dengan 75 tolak 52. Y sama dengan 23. Dapat jawapan Y 23. Senang je. Cuma kena ingat ni je. Kena ingat formula ni. Okey. Soalan last sekali. Dalam rajah di sebelah, PQR garis lurus. Okey, ni garis lurus. Okey. PQR SQT PTU ni 3 garis lurus. Ni semua garis lurus. Okey. Ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey, tengok sini. Yang pertama, kita jumpa juga dia bagi segitiga sama kaki. Tukar warna. Takut nanti confuse kalau guna warna yang sama. Okey. Kita guna warna lain. Okey, biru. Okey, ni. Ini menunjukkan segitiga sama kaki. Okey, bila segitiga sama kaki, maksudnya nilai X di sini dan juga di kaki nilai X dekat Q ni dan juga dekat R nilainya adalah sama. Dan kita pun tahu jumlah sudut dalam segitiga ni adalah 180. Kat sini kita dah tahu 28. Jumlah semua 180. Jadi kita nak tahu nilai X, kita hanya buat operasi tolak. Jadi 2X campur 28 sama dengan 180. 2X sama dengan 180 tolak 28. 2X sama dengan 152. Okey, nak tahu nilai 1 je, sebelah je. Jadi kena bahagi 2. X sama dengan 152 bahagi 2. X sama dengan 76. Okey, dapat satu jawapan untuk X. Dah dapat X kat sini 76. Saya padam tak nak bagi serabut. Okey. So, kita tahu nilai X 76. Bila X kat sini 76, sini pun 76. Kenapa? Kerana ini adalah sudut bertentang bucu. Ini adalah sudut bertentang bucu ni. Ingat, nilai sudut bertentang bucu adalah sama. Ni kita panggil sudut bertentang bucu. Sebab tu tadi dekat soalan disebut benda ni. PQR, SQT dan PTU adalah garis lurus. Sebab dia nak tunjuk pada kita lah ada hint untuk cari jawapan kat situ. Dia dah bagi clue maksudnya. Okey. Jadi kat sini bila kita tahu dia garis lurus, bermakna dia akan wujud sudut bertentang bucu ataupun sudut pada garis lurus. Okey, jadi kalau yang ni 76, sudut yang bertentang dengan dia pun 76. Okey, sekarang nak cari Y. Tengok sini. Sini 76. Kita letak dalam supaya nampak jelas sikit. Okey. Tengok sini. Saya keluarkan segitiga tu supaya awak nampak dengan jelas. Tengok cikgu keluarkan segitiga.
tengok sini. Sini Y. Sini 63. Sini 76. Okey, sama juga macam cikgu terang yang tadi. Ini. Dua ni. Kita guna sudut peluaran segitiga untuk sama ada kita guna sudut bertentangan dalam segitiga tu untuk cari sudut peluaran, ataupun kita guna sudut yang dalam ni untuk cari sudut luar. Sama je, sebabnya 63 campur 76 akan sama dengan Y. Sama juga yang kita buat soalan 2 dan soalan 3 tadi. Jadi senang sangat nak cari Y ni. Y sama dengan 63 tambah 76. Sebab Y sudut peluaran. Ingat formula tu. Nak cari yang ni sama dengan yang depan dia. Dua sudut bertentangan dalam segitiga tu, bila campur sama dengan yang luar ni. Yang luar Y ni. Formula tu kena ingat. Okey, jadi Y sama dengan 63 campur 76. Jadi Y sama dengan 1. Okey, Y sama 63 campur 76. Y sama dengan 139. Dapat dah jawapan. So, senang je. Yang penting, kena ingat nak guna formula apa dan apa yang diberi dalam soalan. Apa yang dibagi dalam soalan tu adalah dia adalah clue untuk kita cari jawapan. Okey, jadi kita dah dapat jawapan kita. Nombor 1, X sama dengan 50. X sama dengan 50. Tak keluar pula. Okey. Nombor 2. X sama dengan 72. Nombor 3. X sama dengan 75. Y sama dengan 23. Nombor 3. Dan nombor 4. X sama dengan 76. Y sama dengan 139. Okey, jadi saya harap semua faham dengan jelas macam mana kita nak cari jawapan untuk setiap sudut dalam segitiga dan juga di luar segitiga berpandukan apa yang diberi, apa maklumat yang diberi. Jadi maklumat tu kena cari dekat soalan dan kita sendiri kena tengok apa yang dia bagi. Segitiga sama kaki ke, garis lurus ke, selang-seli, semua kita kena cek satu per satu. Okey, kita sambung lagi video kita kita sambung lagi pelajaran kita dalam video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum.